Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, kami akan menerangkan mengenai soalan sejarah iaitu sejarah adalah seni sebagaimana yang telah diberikan oleh pensyarah kami. Sebelum saya memulakan penerangan dengan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu terdiri daripada Saudari Nurul Syafiqah, Saudari Fazuha, saya sendiri Nur Faiza dan juga Saudara As-Said Rifkillah. Sejarah merupakan ilmu yang mempunyai banyak fungsi dalam proses penelitian dan juga penyelidikan. Terdapat pelbagai cara untuk menceritakan peristiwa lampau ataupun fakta sejarah, dalam salah satunya ialah melalui seni. Dalam penulisan sejarah, sejarawan haruslah memiliki seni yang tersendiri dalam menjelaskan peristiwa yang berlaku pada masa lampau. Seni bukan sahaja dijadikan sebagai bukti sejarah, malah dapat membuatkan masyarakat mendapat gambaran peristiwa yang telah berlaku. Seterusnya ialah kita beralih kepada fungsi sejarah sebagai seni. Yang pertama ialah fungsi ilmiah, iaitu sebagai pengumpulan ilmiah dan juga bukti-bukti. Yang kedua ialah fungsi imajinatif ataupun spekulatif. Ia disebabkan oleh sejarawan harus memilih dan mengklasifikasikan data-data ataupun fakta-fakta, kemudian membuat kesimpulan. Dan yang ketiga ialah sebagai fungsi sastra, iaitu sebagai bentuk penyajian hasil ilmu dan imajinasi dalam bentuk yang menarik. Sebagai contoh, seni sastra. Seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri sejarah adalah seni. Yang pertama adalah intuisi, iaitu seorang sejarawan haruslah memiliki kemampuan dalam memahami atau mengetahui sesuatu secara langsung semasa penelitian sejarah sedang dilakukan. Yang kedua pula adalah emosi, iaitu penulisan sejarah haruslah dilakukan seolah-olah pembaca sedang berada atau hadir dalam menyaksikan sejarah tersebut berlaku. Yang ketiga pula adalah gaya bahasa, iaitu memiliki gaya bahasa yang baik serta menggunakan istilah yang sesuai mengikut peredaran zaman. Yang terakhir pula adalah imajinasi, iaitu semasa melakukan kajian, sejarawan haruslah dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi di kemudian harinya. Mari kita beralih kepada bukti yang menginterpretasikan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni dapat digambarkan melalui peninggalan seni arkitektur yang kekal wujud sehingga ke hari ini. Seni arkitektur terdiri daripada benteng, rumah adat, candi dan bangunan keagamaan lainnya. Bangunan-bangunan tersebut memiliki nilai seni sehingga kita memerlukan imajinasi dan emosi untuk mengamati dan meneliti mengenai fungsi dan kegunaannya. Antara seni arkitektur yang wujud ialah bangunan Minangkabau yang menunjukkan identiti masyarakat Minangkabau itu sendiri. Manakala seni bina Kolosium yang ditinggalkan daripada tamadun Rom serta seni bina Masjid Biru yang menjadi tarikan pelancong di serata dunia. Seterusnya, beberapa peninggalan sejarah dibuat dengan perwujudan patung. Patung-patung yang dicipta memiliki keindahan dalam bentuknya, tetapi juga terkandung unsur-unsur sejarah. Oleh kerana itu, patung termasuk ke dalam contoh sejarah sebagai seni. Misalnya, Tugu Dewa Muragan di Batu Kev yang merupakan patung dewa Hindu yang tertinggi di Malaysia merupakan salah satu contoh seni patung. Candi Borobudur merupakan stupa Buddha mazhab Mahayana turut menjadi salah satu contoh. Ia dibina oleh pemerintah Jawa dinasti Sailendara dan Sanjaya. Tugu Peringatan Negara atau juga dikenali sebagai Tugu Negara yang menjadi tanda hormat kepada 100,000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, Kedua dan semasa Perang Darurat turut menjadi salah satu contoh seni patung. Selain itu, bukti sejarah sebagai seni dapat dilihat melalui seni pahat. Seni pahat adalah hampir sama dengan seni patung, yang mana seiring dengan berubahnya zaman, teknik yang digunakan semakin beragam. Seni pahat dibuat dalam bentuk 3 dimensi. Untuk mempelajari dan menelitinya, memerlukan imajinasi dan emosi yang mendalam. Patung Spring Temple Buddha yang terletak di Henan, China merupakan salah satu contoh seni pahat. Patung ini menggambarkan Buddha Vairocana yang sedang berdiri di atas singgasananya yang berbentuk teratai. Seterusnya ialah patung Garuda Wisnu Kencana di Bukit Unggasan. Patung ini menampilkan Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda.
Seterusnya, nilai yang terkandung dalam tarian tradisional atau tarian adat tidak hanya sebagai hiburan atau kesenian sahaja, tetapi ada unsur sejarah di dalamnya. Dalam tarian tradisional yang biasa kita lihat, terkandung unsur emosi, imajinasi, intuisi dan gaya bahasa. Seperti contoh, ialah tarian ngajat atau dipanggil tarian ngorek yang diwarisi oleh kaum Iban. Selain itu, pakaian adat merupakan pakaian yang menjadi simbol sesuatu daerah tertentu. Pakaian tersebut mengandungi unsur seni dan unsur sejarah dalamnya dan ia merupakan warisan sejarah dari pendahulu atau nenek moyangnya zaman dahulu. Kesimpulannya, sejarah adalah ilmu yang sangat penting buat manusia manakala seni menjadi medium dalam menjelaskan kembali peristiwa-peristiwa sejarah. Sejarah akan menjadi sumber ilmu atau pengetahuan yang akan menjadi rujukan bagi generasi yang akan datang dalam menghadapi cabaran yang mendatang. Sekian dari kami semua untuk pembentangan sejarah adalah seni. Terima kasih dan jumpa lagi.